Hai guys, Assalamualaikum dan selamat sejahtera bersama dengan saya Syah Sulaiman dalam Cool Panas kita hari ini, semestinya di Cool TV. Alright, so yang baru saja menonton, jangan lupa juga untuk subscribe dan tekan button loceng kat tepi tu supaya nak tak terlepas dengan video-video terbaru yang kami nak upload. Alright, untuk hari ini Cool Panas kita nak bincangkan satu video viral ni yang baru saja tular lebih kurang seminggu yang lepas berkenaan dengan seorang kakak ni yang ditarik keretanya oleh penguat kuasa, mungkin salah parking, dan kakak tu bertindak di luar batasan ataupun di luar orang yang normal, tindak bala orang yang normal, sehingga meludah, maki hamun semua kan. Jadi untuk komen pasal video viral ni, kita ada Puan Eka selaku pegawai psikologi. Sekali lagi kita jemput ke studio kita. Selamat datang Puan Eka. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Alright. Terima kasih. Okey, Puan Eka, dah tengok video tu? Tapi kalau dah tengok pun kita tengok sekali lagi untuk mungkin ada penonton-penonton kita yang belum lagi tengok. So jom kita saksikan. 0193. Kenapa? Dia ludah orang dah. Dia ludah orang dah. Sebab apa sudah tak betul lah weh. Stres waktu habis. Apa sudah tak betul lah weh. Dia stres waktu apa sih? Kesian tak abang ni tu. Kesian tak abang ni tu. Itu tu bila dah dekat. Kenapa? Itu tu bila dah dekat. Kenapa? Dia orang tu. Balik abang sampai minum tu. Balik abang sampai situ tu. Orang yang tengok pun dia balik situ. Tak, dia orang bukan dah tahu macam ni. Orang yang tengok pun dia balik situ. Tak, dia orang bukan dah tahu macam ni. Dia dah tahu agak sampai di baling pukul tadi. Tak. Dia dah tahu agak sampai di baling pukul tadi. Tak. Dia selalu. Dia tengah jam. Dia lutut kan. Yang membaca. Yang membaca. Dia tolong yang perempuan tak perempuan nak tolong ke tak? Siapa kak? Yang lelaki pun tak kuat nak tahan dia. Dia kenapa tu? Dia kenapa? Tiba dia buka dulu. Dia masih nak buka tu. Apa baik datang nak tolong? Apa baik datang nak tolong? Ada 10 saat ni. Dia peluk abang tu abang datang dulu. Dia aku yang menggigil dia takut. Dia aku yang menggigil dia takut. Alright guys. So anda dah tengok video tadi. Jadi kita nak minta pandangan dulu ataupun komen daripada Puan Eka sendiri selaku pegawai psikologi. Mungkin boleh komen juga pasal video ni untuk permulaan. Silakan. Okey, kalau kita lihat daripada video itu tadi, kita boleh nampak seorang wanita menjerit-jerit. Memang nampak tidak normal di situ. Tak ada seorang wanita tiba-tiba akan menjerit, meludah, memaki orang kalau sesuatu berlaku pada dia. Okey, so kita boleh tengok yang dia berada di luar kewarasan diri dia sendiri. Okey, macam mana dia ludah, macam mana dia baling kon, macam mana dia menjerit-jerit macam tu kan. Melompat-lompat. Melompat-lompat. So nampak berada di luar kewarasan diri dia sendirilah. Mungkin dia sendiri tak sedar apa yang dia buat. Sebab kalau secara normalnya kita takkan bertindak begitu. Walau macam mana kita stres pun kita takkan bertindak begitu. Okey. Yang kedua, kita boleh tengok daripada orang public yang berada dengan kakak tu. Macam mana lelaki tu cuba untuk tenangkan juga walaupun kena ludah, walaupun kena maki. Dengan penguat kuasa itu sendiri, diorang tak balas pun. Mungkin diorang pun sendiri sedar yang kakak itu, wanita itu berada di luar kewarasan diri mereka. So tindakan mereka itu tindakan yang betul lah, tindakan yang cantik lah. Yang kita boleh puji lah. Tidak pun melenting, tidak pun tampar perempuan tu ke. Tak balas balik semua kan. Tak balas balik.
Okey, itu apa yang kita lihat pada video itulah secara kasarnya apa yang menjadi kan. So kita tak tahu, kita tak kenal pun orang tu. So kita tak boleh assume. Okey, kita nak tahu juga kemungkinan-kemungkinan apabila berlakunya macam tu, adakah seorang yang bertindak sebegitu adalah dia ada masalah kemurungan ataupun masalah mental yang lain? Kita bukan nak terus tuduh, tapi kita kemungkinan-kemungkinan apa yang sebab dia bertindak di luar kewarasan. So, tapi kita tak boleh label macam okey dia ni mungkin ada kemurungan, dia ni mungkin ada bipolar, dia ni mungkin ada skizofrenia. So kita tak tahu apa yang jadi. Tapi ada orang komen selepas itu kan yang mengatakan kakak ini mengalami kemurungan, kakak ini ada macam ada story di sebaliknya. Okey. So mungkin kakak ini memang berada dalam keadaan kemurungan sehingga menyebabkan dia bertindak begitu. Sebab itulah dia bertindak di luar kewarasan diri dia. Ada juga komen yang kita baca dekat bawah tu, dekat Facebook, ada yang cakap kakak ni terlupa ambil ubat. Adakah ubat memang membantu seseorang itu sebenarnya untuk kontrol diri dia daripada lakukan sesuatu bertindak? Okey, kalau secara normalnya kalau kakak tu betul mengalami depression ke atau apa-apa sakit kesihatan mental yang lain, dia memang perlu ambil ubat kalau dia berada di bawah pantauan seseorang doktor. So mungkin sebabnya sakit kesihatan mental ni berkaitan dengan hormon. So mungkin hormon balance dekat dalam dia punya otaknya tidak berfungsi dengan baik, jadi dia menyebabkan tindakan itu berlaku. Dia perlu, mungkinlah dia perlu ambil ubat, mungkin dia tertinggal ubat sebab tu jadi macam tu. Lepas tu mungkin dia tertinggal sesi psikoterapi, dia tertinggal sesi kaunseling ke, menyebabkan dia bertindak begitu. Ataupun ada sesuatu yang trigger dia sebelum tu yang kita tak tahu pun. Mungkin sebelum tu dia tertimpa malang ke, sampai satu tahap kereta dia kena tarik pula. So dia macam trigger untuk bertindak begitu. Banyak sangat benda yang berlaku dalam masa kan. So itu juga ni. Satu lagi tadi saya tanya adakah ubat tu dia boleh bagi efek. Kalau contohnya kalau tak ambil ubat kita tak dapat kontrol. Kalau kita terlebih ambil ubat contoh overdose, adakah ada efek yang lain untuk penyakit ni? Kalau overdose pun ada efek, kalau tak ambil pun mungkin ada efek. Okey, so memang kena ikut apa yang doktor sarankan. Banyak mana doktor sarankan kalau separuh je kita kena makan separuh. Kalau 1 biji kena makan 1 biji. Kalau 2 biji kena makan 2 biji. Sebab doktor memang tahu kondisi kita. So dia akan suggest ubat yang betul-betul yang kita perlukan. Dia takkan saja bagi. So kalau banyak itu yang mereka perlu ambil, kena ambil. Kalau kena pergi appointment untuk sesi psikoterapi, kena pergi. Alright, itu untuk jawapan untuk mungkin ada penonton kita yang ataupun yang orang yang komen kat bawah tu pasal akak ni tak ambil ubat tu. Alright, dan kita tak tahu juga sebenarnya dia punya sebetul-betulnya apa yang menimpa diri kakak tu sebenarnya. Dan kita nak tanya juga mungkin pendapat dan juga komen Puan Nika juga berkenaan dengan kalau kita lah orang awam ni, bukan kita selain daripada merekod macam orang yang ada dekat atas tu, geng-geng makcik-makcik bawang kat atas tu tadi. Yang siap komen lagi. Siap komen, takut. Apa kita selaku orang awam yang boleh buat kalau nampak kejadian berlaku? Okey, yang pertama sekali, kalau dah nampak orang yang berada di luar kewarasan begitu, kita cuba untuk tenangkan. Cuba dulu. Tapi kalau dia dah bertindak agresif, cuba jauhkan dirilah. Jangan sampai kita pula yang tercedera. Okey. Tapi kalau dia masih boleh dikawal, cuba tenangkan. Kalau dia di luar kewarasan hingga mencederakan orang keliling, hubungilah pihak yang berwajib. Polis ke. Sebabnya mereka lebih tahu apa yang mereka perlu buat. Okey, kalau berhadapan dengan situasi begini, kalau sehingga mencederakan orang publik, so pihak berwajib yang lebih patut kita hubungilah. Lepas tu, kalau dah tahu macam tu, mungkin boleh hantar kakak tu ke klinik yang berhampiran atau hospital yang berhampiran lah. Kalau tahu dia memang di luar kewarasan diri dia, so boleh bawa dia pada hospital atau klinik berhampiran lah. Okey, Puan Kat, kita nak tanya juga pasal sebenarnya kejadian tu dia tak habis dekat situ je. Maybe habis dekat kawasan tu, tapi bila dah masuk media sosial ni, dia akan berlarutan lagi. Tambahan pula dekat lebih bagi dekat mangsa. Bukan mangsa tu penguatkuasa. Dekat akak tu. So maybe dekat dalam media sosial pun mungkin lagi menambah orang cakap apa, dia punya tekanan dia. So untuk netizen apa yang perlu kita buat sebenarnya, ataupun
apa yang patut dibuat? Okey, yang pertama sekali, kita tak tahu, kita tak kenal pun siapa kakak tu. Kita tak boleh assume. Kita jangan assume suatu perkara hanya melihat satu video, oh dia ni memang tak boleh assume. So, kita doakan yang terbaik saja. Mungkin boleh nak sangat drop komen kan. Okey, just drop, okey, doakan yang terbaik. Semoga kakak ni dipermudahkan urusan. Macam tu saja. Tak perlu kakak ni apa ni macam ni ke. Tak ada iman ke. Tak ada iman sampai menyusahkan orang. Apa ni, gila ke. Tak, jangan buat macam tu. Sebab jika mangsa atau keluarga dia baca, dia akan memberi impak yang lebih negatif pada keluarga dan mangsa itu. So jangan komen yang pedas-pedas, jangan komen yang negatif-negatif. So komen yang positif-positif saja, doakan yang terbaik, insya-Allah ada yang terbaik yang akan jadi. Okey, nak tanya juga, dah lalang kita masuk bahagian media sosial ni, adakah komen-komen daripada media sosial ni semua menyumbang pada antara penyumbang yang tinggi lah untuk seorang itu, bila dia baca je dia akan down terus, dia akan lagi stres. Media sosial ni memainkan peranan yang sangat penting. Kalau ada sesuatu perkara yang viral dan mangsa itu baca, dia akan bagi impak yang lebih negatif kalau komen-komen itu berbau negatif. Kalau ikut pengalaman Puan Ika pun memang ada, kalau sebab tu remaja tadi, saya cakap remaja yang paling tinggi yang mengalami depression. Salah satu sebabnya mereka nak pengiktirafan daripada media sosial. Okey, bila kawan tak like ke, kawan komen yang negatif pun, dia dah jadi down. Dia boleh menyumbang kepada depression. Bendanya macam kecil kan, tapi untuk seseorang benda itu besar. Jadi jangan assume semua orang itu sama. Jangan nak keluarkan kata-kata negatif sahaja. So be more positive. Kalau tak ada benda yang baik untuk dicakap, jangan cakap. Alright, so itu sedikit sebanyak komen dan juga pandangan daripada Puan Ika berkenaan dengan video viral berkenaan dengan seorang akak ni yang mungkin mengalami masalah peribadi dan bertindak di luar kawalan. Dan kalau kita ikutkan komen-komen pun, ramai netizen tak kurang juga yang bagi pandangan yang positif. Kita tengok kat situ. So tahniah kepada netizen yang bertindak macam tu, dan takziah kepada netizen yang suka kecam, yang suka assume macam-macam. Jadi elakkan diri anda juga selaku netizen yang tak tahu apa-apa dan terus membuat andaian sendiri dan buat berita kurang sendiri, right? So kita ucapkan terima kasih kepada Puan Ika. Terima kasih sekali lagi datang. 2 kali dah datang. Terima kasih. Sama-sama. InsyaAllah kalau jemput lagi datang ya. InsyaAllah. InsyaAllah. Nanti maybe kita akan jemput turun ke studio Konti pula. Boleh? InsyaAllah. Kita bersama dengan AJ Haizan dan juga Muaz pula nanti dekat pagi hari. Okey, dan insyaAllah kalau ada apa-apa komen atau pandangan yang nak dikongsi bersama dengan kami, boleh komen dekat bawah. Kita jumpa lagi bersama dengan saya Syah Sulaiman dalam Cool Panas, Suara Semasa Cool FM.